Okey. Ini iPad je. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Okay, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So salam Jumaat. Okay, so hari ini 2 hari bulan Julai. So yang dah masuk live Adli hari ni, Alhamdulillah, terima kasih kerana masuk live Adli hari ni. So sebelum apa-apa, dia nak check audio dulu. Dua Ali jelas ke jelas setakat ni? Dengar ke ataupun kurang jelas ke audio Ali? Kalau ada tak dengar ke, boleh beritahu secepat mungkin. So Adli boleh adjust. Takut cakap seorang pula. Okay, so yang dah masuk live Adli hari ni, terima kasih Adli ucapkan. Okay, selamat datang. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua. Okay, so yang dah masuk, insyaAllah boleh sama-sama kita ajak rakan-rakan yang lain. Kita sharekan kepada yang lain untuk kita sama-sama dapat manfaat daripada live ini, insyaAllah. Boleh share kat group ke, dekat kawan-kawan ke kan. So hari ni kita akan bincangkan tentang antara common mistakes atau kesalahan yang lazim dilakukan oleh orang bila diorang buat video. Kadang-kadang kita tak perasan buat kesalahan ini. So hari ni kita akan kongsikan. So hari ni basically kita just nak check salah orang. Macam gitulah kan. So hari ni kita akan sharekan beberapa kesalahan yang biasanya orang akan buat bila diorang buat video. Okay. Marilyn Mel, selamat pagi. Selamat pagi juga Marilyn Mel. Okay, Marilyn Mel, tersasul lah. Marilyn Mel, selamat datang. Okay, terima kasih sebab join live Adli hari ni. Tiba-tiba nervous pula. Nampak Mel masuk nervous. Tiba-tiba. Okay, tersasul pula. Okay, terima kasih sebab dah join live Adli hari ni. Okay. So, tajuk hari ni kita nak cerita pasal kesalahan. Kesalahan apa? Kesalahan dalam membuat video. Okay. So basically benda ni kita just touch kepada apa ni, video yang kita boleh buat guna phone. So apa kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Mungkin diri kita sendiri pun ada tu buat salah ni kan. So apa kesalahan yang kita dah buat tu, kita nak tahu dan improve dalam kita punya next video. Okay. So dah ready ke ready kita nak kongsikan hari ni? Kalau semalam kita dah sharekan pasal macam mana kita nak buat video event, real life event, macam mana kita nak buat real life event punya video ikut susunan daripada introduction, content dia sampai habis. So kita dah sharekan semalam. Mungkin kalau siapa yang dah terlepas, boleh tengok balik yang kita dah cerita pasal vlog, cerita pasal idea video marketing, cerita pasal behind the scene kan. So hari ni kita cerita pasal kesalahan pula. Asyik tips je. So kita nak beritahu pasal kesalahan. Okay. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh ditanya terus. Jangan risau, kita akan cuba menjawab persoalan-persoalan yang anda terlintas di dalam fikiran anda. So usah gusar dan gelisah. Okay. So yang dah share, ucapkan terima kasih. Okay. So adakah anda sudah bersedia untuk kita mulakan sesi brain recharge kita pada hari ni? Tengok sikit siapa yang dah bersedia. Dah bersedia ke? Okey. Kalau dah bersedia, bercakap sedia kat situ, so baru dia tahu dah boleh mula. Okey, setakat ni
Okey, thank you Mel. Mel nak minta kita tunggu dulu yang lain masuk. Okey, tak apa. Kita tunggu sikit lagi. Lepas tu kita akan mulakan sesi brain recharge kita. Alright. So Mel dah lunch ke? Sihat ke? Mungkin ada yang tengah lunch ke kan? So dia terlambat sikit. So tak apa, yang tengah lunch boleh tengok live Adli sambil lunch. Jangan risau. Alright. So benda ni penting untuk kita. Yelah, kita nak tahu kan kesalahan yang mungkin kita ada buat selama ni dalam kita membuat video. So ni kita nak share. Hai Atta, selamat pagi. Selamat pagi juga Atta. Selamat datang diucapkan. Alright. Terima kasih sebab dah join live walaupun petang. Alhamdulillah, masing bersemangat lagi, insyaAllah. Okay. Alright. So semua okey Alright, terbaik. Syukur sihat ya, alhamdulillah. Okay. So yang mungkin sekarang tengah nak PKPD kan, korang kena jaga SOP apa semua, jaga kesihatan korang betul-betul. Okay, kita risau kan, sekarang kes banyak meningkat. Okay. Adli tadi dah lunch sikit. Kita lunch sikit je. Takut nanti tengah cakap-cakap sedawa pula. So kita lunch sikit untuk alas perut dulu. Lepas tu nanti habis live nanti kita makan balik. Alright, ready. Wah, dah ramai lah. Okay, so yang ni Adli sharekan dulu apa kesalahan yang kita kadang tak perasan kan. First kali adalah, okay, ini benda-benda yang mungkin ada yang tak perasan benda ni. Kadang-kadang ada orang shoot video, diorang tak tengok satu benda ni, iaitu apa? Kesalahan dia adalah diorang tersalah ambil frame rate. Apa ni frame rate? FPS. Pernah dengar FPS? Siapa pernah dengar FPS? Siapa pernah dengar FPS? Nama dia FPS. Ataupun orang panggil istilah ni, FPS ni sebenarnya orang panggil sebagai frame per second, ataupun orang panggil frame rate. Tak pernah dengar? Okay, tak apa, ini kita share. Okay, apa tu FPS? FPS adalah frame rate. Apa kepentingan frame rate ni? Okay, frame rate ni adalah satu benda yang penting dalam video. Di mana apa tahu? Contoh korang pernah tak tengok video slow motion? Video slow motion yang contoh, kalau video produk kan banyak yang contoh masuk dalam air, lepas tu nampak air tu keluar, dia terpecik kan, dia macam slow je, nampak macam smooth je. Pernah tengok video-video macam tu? Okay, sebab kadang-kadang ada orang buat video, dia nak shoot video apa-apa lah, macam dia keluar ke apa kan, tiba-tiba dia nak buat video slow motion. Tapi tanpa disedari, dia tak tengok frame rate ni. Frame rate ni penting bila kita nak buat slow motion, ataupun kita nak macam sebagai contoh kalau kita nak buat slow motion, kita nak kena gunakan frame rate berapa. Dia ada specification dia. Slow mo betul. Untuk slow mo sangat penting. So contoh macam slow mo ni menggunakan, kebiasaan ni gunakan 60 hingga 120 fps. Dalam phone pun ada, sebab tu Ali cakap benda ni. Okay. So contoh Ali, sebab phone Ali tengah guna untuk live. Contoh kalau korang tengah nak buat video kan, apa yang korang kena buat adalah, okay, pergi kat kamera. Tapi kalau kat ni Ali guna iPad lah, tapi dekat sini dia tak ada nak setting. So mungkin kat kamera korang, kat phone, kalau dekat kamera ni kita setting dekat, jap, dia ada setting dia. Dia boleh untuk kita setting berapa FPS. Ada dalam handphone. Boleh tengok phone masing-masing. Okey, ada pun. Jap, tak tahu nampak ke tak. Jap Jap, kita naikkan brightness dia. Kalau macam dekat iPad ni dia ada untuk setting. Terbalik pula.
dia FPS. Mana tak nampak. Tapi boleh tengok kat phone masing-masing. Pergi kat kamera. Kadang-kadang dia ada setting tau. Boleh tengok setting, bahagian setting ada FPS. Cuba tengok. Kalau ada, maknanya korang punya phone kamera boleh setting tu FPS. Okey, kadang-kadang ada phone yang tak ada. Ada phone yang dia spesifik 30 fps saja. So kadang-kadang tak boleh nak tukar. Tapi mostly sekarang phone memang ada yang boleh buat sampai 60 fps 120. Kalau lagi mahal phone mesti ada punya. So dekat situ setting dulu. Okey, untuk rate contoh kalau nak buat slow motion, better gunakan 60 hingga 120 fps. Sebab frame ni dia macam contoh Sekejap kita tunjuk sikit. Istilah dia adalah ni tau, macam okey. Contoh kita punya nampak okey, frame. Contoh Adi cakap 30 frame. So contoh kita buat ni berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey. So bila kita nak buat slow motion, frame rate tu akan okey. So bila kita nak buat slow motion, kan dia akan jadikan video kita lagi panjang, lagi slow. So frame rate ni penting. Contoh kita nak dia jadi macam lagi lambat kan. So kita akan tambah duration dia daripada 10 saat hingga 20 saat. So frame rate ni yang menentukan dia punya smoothness. Betul apa maksud Ali kan, smoothness. Betul lah, sama tu. Okey. Faham ke? Sebab dah terbalik kan. tak apa, kita cuba go slow. Okey, mungkin takut ada yang tak faham kan. Tak apa, kita try slow. Sebab frame rate ni penting juga dalam video. Tapi macam contoh, tak semestinya frame rate ni macam 60 hingga 120 fps tak semestinya akan guna untuk semua benda. Dia untuk contoh macam slow motion dan juga real life event. Real life event ni macam mana? Real life event ni macam contoh leader korang ada buat event kan. Selalunya biasa guna 60 fps. Sebab apa kena guna 60 hingga 120 untuk macam slow mo ataupun real life event? Okey, contoh Adli buat motion kat kamera ni kan. Cuba teka berapa FPS yang dekat kamera Adli ni sekarang. Kalau yang macam ni sebenarnya kan, kalau ada boleh teka lah, berapa sebenarnya. Kalau macam ni sebenarnya bawah 60. Dia dalam 30 macam tu. Apa bezanya adalah kalau 120 hingga 60 hingga 120 fps contoh. Okey, kita boleh nampak tau pergerakan ni. Betul-betul macam dia tak ada blur. Betul. Dia dalam 30 fps. Betul. Dia 30 fps je. Sebab apa? Macam contoh Marvel punya filem kan. Cuba teka berapa dia orang guna. Kalau contoh Hollywood, Bollywood kan kita tengok dia gempak dia punya kamera resolution sampai 4K 8K kan. Tapi berapa fps dia guna? Cuba teka. So kita nak bagi faham konsep FPS ni macam mana. Sebab kadang ada orang tersalah guna. So tiba apa benda yang dia nak dapat tu, apa benda dia nak sampaikan orang tu tak dapat. Okey. Match cakap 100. Okey. So kita beritahu kebenarannya adalah okey, kebenarannya adalah filem-filem macam tu sebenarnya banyak guna 30 fps. Sebab apa? Okey, kan Adli cakap kan, bila Adli buat macam ni, korang tak nampak sangat kan motion Adli kan. Okey, filem macam tu dia gunakan 30 fps sebab apa tahu? Dia orang banyak guna stun. Macam contoh bertumbuk kan. Takkanlah macam kalau dia gunakan 120 ataupun 60 fps, boleh nampak betul-betul, penonton boleh nampak yang dia betul-betul tumbuk ke? Dia betul-betul gunakan kekuatan untuk tumbuk orang ke? Tak sebenarnya. So sebab tu dia gunakan 30 fps supaya bila frame rate rendah, motion kita tak nampak sangat tau. Macam dia tumbuk nampak macam pergi, tapi sebenarnya tak kena pun.
So bila time tu dia dah dapat cover yang sebenarnya dia tak tumbuk pun, lepas tu time editing pun nanti dia akan edit lagi untuk nampakkan footage tu real. So sebab tu nampak macam filem aksi Marvel apa semua, dia akan gunakan FPS yang rendah untuk benda-benda stun. Sebab tu saya cakap benda-benda FPS ni ada kegunaan dia tersendiri. So macam contoh korang buat event dekat kolam renang kan, macam nak buat orang loncat, terjun ke dalam kolam, yang tu nak buat slow motion, time tu guna 60 hingga 120 fps. So kesimpulannya adalah 60 hingga 120 fps ni gunakan untuk bila korang nak buatkan slow motion. Macam iPhone ni pun ada kan, untuk buat slow mo. Time tu kalau iPhone iOS boleh tengok kat situ, sebenarnya dia gunakan 60 hingga 120 fps. Dia tak gunakan kurang daripada tu. Okey, faham setakat ni? Alhamdulillah. Ata faham. Okey, Mel pun faham kan? Okey. Kalau ada apa-apa yang macam tak faham kan, tanya je tau. Sebab takut Adli macam ya teknikal kan, kita nak terangkan betul-betul kadang nak bagi orang faham kadang susah benda ni. So kita try go slow-slow. Okey? Alright. Tapi dah check kan kat phone ada kan dia punya setting dia. So biasanya filem memang guna 30 fps dan macam real life event, contoh wedding, wedding banyak guna 60 fps hingga 120. Sebab apa? Kalau wedding kan dia ada banyak scene-scene yang nak kena slow motion. Sebab apa? Dia nak bagi tahu kat orang benda-benda yang romantik, benda-benda yang sweet, dia nak tunjuk betul-betul. Oh, yang ni kalau sweet betul kan. Okay, Viviana Thomas faham. Alright, terbaik. Okay. Alright, so tu satu. FPS lalu orang terlepas pandang. So gunakan FPS dekat tempat yang betul. Sebelum contoh time tu ada event, tengok dulu setting dia, FPS berapa. Okay, Atin nak cuba Xiaomi M11. Baru beli apa? Okay, alright. Nanti cuba Atin. Kita tengok dia punya apa FPS ni, efek betul. Alright. Okay, setakat ni okey Kalau okey, kita pergi ke kesalahan seterusnya. Okey. Biasanya kan kalau macam FPS yang tinggi 60 hingga 120, orang akan gunakan dekat mana tau, dekat perlawanan bola, ataupun sports event. Sebab apa? Sebab sana bila kita pergi dekat event-event macam tu kan, pergerakan orang kan laju. So dia nak tengok betul-betul. Okay, macam ni. Atta baru beli ya. Tahniah Atta, dapat beli phone baru dah. Okay, Viviana tanya, kalau ambil video saya berlari, pandai pakai rendah lah kan. Walaupun saya lambat berlari. Dia macam ni, kalau kita gunakan FPS yang rendah, bila kita ada motion macam berlari kan, kita tak nampak sangat motion tu. Macam contoh macam ni, kita gerakkan dia, kita tak nampak betul-betul. Contoh ada tulisan kan kat atas ni kan, kita tak nampak, dia macam motion blur. Dia ada motion ada tapi dia blur. Itu yang menyebabkan macam kalau kita buat slow motion kan, bila kita buat 30 fps, dia akan nampak macam stuck. Dia akan gerak macam mana? Contoh kita point A ke point B macam ni kan, tapi dia akan gerak macam mana kat video, dia akan jadi stuck. Dia satu-satu sebab kan FPS dia low. Itu dia punya fungsi dia. Alright, nanti boleh buat iklan kungfu. Alright. Okay, setakat faham FPS. Panjang betul kan, pasal FPS dia dah panjang. Macam kita tengok drone. Drone pula dia guna berapa FPS? Kalau drone dia guna 30 FPS. Sebab apa? Drone kan gerak perlahan. Drone macam daripada atas dia gerak, so dia guna 30 FPS. Lepas tu 30 fps ni dia nampak lebih cinematic. Sebab tu dalam filem banyak guna 30 fps.
Kalau macam filem kungfu pun sebenarnya depends juga. Kalau dia betul-betul nak gunakan 60 fps, macam contoh lah, dia macam nak pukul, dia kena pukul betul-betul lah, nampak kan, baru real kan. Sekarang pun sebenarnya Marvel dah mula try untuk buat 120 fps, nak nampak lagi real. Tapi kalau dia nak gunakan, dia nak implementkan macam CGI ni macam computer generated imaginary. Ni komputer punya efek lah. Bila dia nak guna CGI, dia akan gunakan 30 fps. Kalau dia nak buat real, stuntman yang buat betul-betul jatuh apa semua dan tergolek apa semua, dia akan gunakan fps yang laju sikit lah untuk nampakkan stunt dia lagi hidup. Macam tu. So tapi untuk kita yang guna phone, kita check lah, setakat ni kat phone ada 30 hingga 60 kan. Ada mungkin yang mahal sikit ada 120 fps. So kita kena gunakan ikut situasi lah. Kita jangan main guna je, sebab kadang-kadang tak kena dengan situasi, dia jadi lain. Alright. Okay, seterusnya kita akan sharekan kesalahan seterusnya adalah, biasanya orang buat video, dia orang lupa pasal satu benda ni, iaitu lighting. Lighting. Contoh kita buat video produk lah, contoh. Okey, kadang-kadang orang dia buat apa tahu? Tengah dalam dekat indoor punya shooting video, apa yang diorang buat adalah, yang selalu orang buat adalah, dia akan buka semua lampu rumah dia. Macam lampu ceiling kan, dia nak bagi nampak semua. Menerangi produk tu. Nak ambil video dia kan, macam okey, terang-terang lagi bagus. Sebenarnya bukan macam tu sepatutnya yang kita kena buat. Sebab kalau kita main buka je lampu daripada arah mana kan, sebenarnya dia akan buatkan kita punya footage tu nampak kosong, flat lighting. Flat lighting maknanya adalah lighting tu sama rata je semua. Dia tak ada depth, dia tak ada beza. Macam contoh, kalau kita tak buka lampu, kita gunakan cahaya matahari, natural lighting, kita boleh nampak kan beza dia kan. So apa yang penting kat lampu pencahayaan ni adalah, okey, ni benda yang paling orang lepas pandang. Dia gunakan ceiling lighting. Ceiling lighting daripada atas sebenarnya tak sesuai untuk macam kita nak shoot apa-apa produk. Contoh, apa yang penting dekat sini adalah, bila kita nak buat video, kita kena ambil kira betul, pencahayaan penting. Dia bukan main terus buka je semua lampu. Dia bukan macam tu. Pencahayaan dia kena tengok 3 benda. 3 benda yang penting, iaitu direction lampu. Maknanya arah lampu dari mana. Kalau lampu rumah kan kat ceiling kan, atas kan. So itu dah salah dah kalau macam tu. So direction lampu kena betul, dekat mana lampu tu berada. Sebab kedudukan lampu ni penting tau. Sebab apa? Bila kedudukan lampu ni salah, dia macam tak kena tau. Contoh, kita nak lampu tu kita nak letakkan dekat sesuatu subjek, adalah sebab apa tau? Bila lampu betul, okey, contoh saya buka lampu kan, bila kita letakkan lampu kan ada create shadow. Ni nampak macam bayang-bayang kan. Bayang-bayang ni adalah benda yang akan membuatkan produk kita tu nampak timbul, subjek kita tu nampak timbul. So itu yang pentingnya bila nak shoot video, kena tengok lampu dia. Lepas tu bila kita dah tengok direction lampu, kita kena tengok juga kualiti lampu tu. Dia depends pada keadaan. Macam contoh Camel, kalau kita letak kat atas, contoh yang lampu kat atas, nampak shadow dekat mana? Tak kena. So kita kena betul-betul directkan shadow dia dekat tempat yang sepatutnya. Contoh macam lampu, biasanya orang akan buat apa tahu? Orang akan letakkan lampu kat bahagian atas ni, macam ni. Contoh angle dia macam ni, tapi 45 degree. Tahu tak 45 degree? Contoh dia ada 3 point of lighting tau. Satu kena buat 45 degree. Sebab macam bila kat atas, lighting tu exposure dia akan kena dekat semua ruang subjek tau. Tapi bila kita adjust sendiri, contoh macam kita nak buat video kan, macam dekat office sendiri, kat studio sana. Sebab ini Adli guna lampu ni je, sebab
lampu-lampu lain semua ada kat sana. So sebab ni tengah nak KPD ni kan, so tak dapat nak ambil semua. So macam lampu kita dah letak atas 45 degree kan, dia lebih timbul kan kita punya subjek. So itu yang penting. Okey, jap. Saya nak tutup lah ni. Okey. So first, kalau lampu dia ada 3 pula, lagi satu 3 point of lighting. Tadi kita cakap pasal quality kan. Okey. Macam lampu yang pertama adalah fill light. Maknanya kita nak bagi exposure je dekat kita punya subjek. Exposure saja. So yang lampu fill light ni yang kena 45 degree. Okey, faham? Sekejap, kita lukis lah, senang. Okey, contoh lah kita punya, okey, ni kita punya subjek. Ni subjek. Nampak kan? Okey, subjek kita kena ada satu lampu dekat atas ni yang dia punya degree dia 45 degree. Terbalik ni, tapi faham kan? 45 degree. Paling bagus pakai ring light. Dia depends. Macam contoh kita nak buat live, kita sebenarnya nak bagi orang nampak diri kita. Sebab tu kita guna ring light. Tapi untuk contoh kita nak bagi kita punya video lagi cinematic, kita kena positionkan kita punya lampu tu dekat tempat yang betul. So lampu yang utama adalah 45 degree. Yang ni adalah bercerita untuk video yang cinematic tau. Dia bukan video untuk video live, video apa tau. Dia video yang untuk macam kita buat commercial ataupun video produk. Ini berdasarkan itulah. Okay. So dia berbeza sikit daripada video real time punya event. Dia lain sikit. Okay. Lepas tu tadi fill light. Lepas tu kita kena ada rim light. Rim light ni dekat belakang. So dia hanya memisahkan kita dengan background. Macam contoh kita buat lampu, kita buka lampu ceiling atau lampu pedal floor kita yang ada dekat dalam rumah. Bila kita buka lampu kat rumah kan, apa yang jadi adalah background kita pun ada lampu juga. Dia akan ada exposure. Maksudnya bila kita buka satu, the whole bilik tu akan ada lampu, akan ada pencahayaan. So pencahayaan bagus adalah yang bagus adalah dia memisahkan diri kita dengan background. Maknanya bila kita record video ataupun macam contoh kita record video produk tu lah, kita yang lebih menonjol dari background. Sebab kita nak highlightkan subjek tu kan. So kita yang kena lebih menonjol daripada background. Itu fungsi dia. Sebenarnya 2 point lighting dah cukup. Maknanya dari tepi ni 45 degree dengan belakang. Ni apply untuk produk lah. Produk banyak guna lighting macam ni. Kalau nak buat live, selalu orang akan gunakan ring light kat depan. Ring light. Okay, sebab ring light sebenarnya untuk buat live kita kan communicate dengan orang kan. So ring light pun dah cukup dah. Okay, dia bukan tak boleh lampu di depan. Dia macam depends on situasi dia jugalah. Adakah masa tu memerlukan untuk kita letakkan lampu di depan? Tengok yang macam mana. Yang ni kita bercerita untuk nak lebih cinematic. Dan seterusnya adalah kita kawal dia punya kontras dia. Maknanya macam malap sangat ke tak kan, kena control betul-betul. Jangan bagi macam terlampau terang. Kalau terlampau terang, nanti macam quality pun ke laut juga kan nanti kan. Sekejap Contoh macam ni kan. Rapat sangat, terang sangat. So kita kawal, jauhkan sikit. Macam lampu sebenarnya tak bagus untuk kita dekat sangat dengan kita. Sebab nanti satu lampu tu akan menghasilkan cahaya yang sangat-sangat keras. Maknanya ada shadow yang sangat-sangat tajam. Sebab kita nak lampu tu soft. Kalau pergi studio, kita akan letak apa tahu, diffuser nama dia. Dia akan buatkan lampu tu jadi soft. So cahaya tu akan melalui diffuser dulu. Lepas tu baru akan jatuh kat subjek. So dia lebih lebih soft lah orang kata. Ya betul, kontras lampu penting. Ya betul. Sebab kontras lampu ni yang mainkan peranan untuk macam menonjolkan lagi subjek ke tak. Macam tu.
Okey. Faham setakat ni? Kesimpulannya adalah apa tahu? Yang penting subjek tu yang lebih nampak daripada background. Sebab kita nak tonjolkan subjek. So subjek, contoh adli subjek, background kita kena pisahkan. Maknanya bila kita buat video, kita yang lebih menonjol. Sebab tu kadang-kadang ring light tu boleh digunakan untuk kita separatekan diri kita daripada background. Contoh macam Adli kan rapat dengan dinding kan sekarang ni kan. So bila rapat dengan dinding, kadang-kadang bila kita buka lampu biasa, dinding belakang pun akan terkena cahaya, betul tak? Selama ni hitam je. Tak apa, hari ni kita share kan yang benda-benda baru. Okey. So kalau contoh ring light pula, kalau kita tak rapat dengan dinding tak apa. Macam contoh, kalau kita rapat sangat, nanti yang belakang-belakang pun akan kena cahaya kan. Kadang-kadang dia akan kacau kita punya video tu. Okey, macam contoh kalau background cantik tak apa juga. Kalau contoh background yang macam bersepah ke apa, yang tu lagi nak kena ambil berat juga pasal lighting. Sebab ada beza tau. Kalau contoh gunakan lampu ceiling, panel floor dengan lampu-lampu yang external. So jauh beza dia sebenarnya. Okey, yang penting ingat tadi, subjek kena lebih menonjol daripada background. Maknanya diri kita, contoh kalau kita subjek, diri kita yang kena lebih menonjol daripada background, bukan background. Okey. Setakat ni faham Alright. So, apa agaknya kesalahan seterusnya? Setakat ni okey Kalau apa-apa macam persoalan tanya je. Alright. Okey, bagus. Atau faham. Okey. Memang faham. Alright, terbaik. Okey. So, seterusnya adalah kesalahannya adalah bila orang selalu gunakan macam contoh guna phone, lepas tu dia main zoom. Bila dia record video lepas tu zoom, resolution akan pecah. Macam tak kena tempat. So benda ni perlu dielakkan lah. Macam contoh sebab kalau dia guna DSLR tak apa, kalau guna kamera tak apa, sebab lens je yang dia zoom kan. Tapi bila gunakan phone, kita menggunakan artificial intelligence punya zoom tau. Maknanya dia guna zoom secara digital. Zoom secara digital, kadang-kadang kebanyakan phone tidak boleh adapt dengan benda tu. Maknanya bila kita zoom, dia akan jadi pecah-pecah. Tapi korang boleh demo sendiri kan. Sekejap, kita tunjukkan sikit. Sebab dia bila kita zoom, contoh ni tak boleh zoom tak boleh. iPad murah. Okay, so bila kita zoom, sebenarnya kita nampak resolution dia pecah-pecah. So macam kalau boleh, macam siapa-siapa yang guna phone, elakkan menggunakan zoom untuk ambil video. Contoh kalau dia boleh ke depan sendiri, dia ke depan lah. Tak perlu pun macam nak zoom sangat. Lepas tu sebab nanti bila editing pun boleh nampak resolution dia jatuh sebenarnya. Mungkin kalau yang ada phone yang mahal sikit, mungkin boleh lah artificial intelligence tu berfungsi untuk zoom. Ya betul, patut gabung bila zoom, betul. Sebab bila zoom dia akan buatkan resolution dia pecah. Bila macam kalau kita guna kamera tak apa. Maksudnya kamera yang boleh ada resolution yang lebih. So bila zoom dia tak ada pecah sangat. Tapi benda ni berbeza untuk phone yang ada megapiksel yang banyak. Ni fungsi megapiksel. Contoh phone, ada satu phone ni macam Vivo pun ada. Vivo dan juga dulu pula nama phone tu. Tapi dia ada sampai beratus megapiksel punya kamera. So Xiaomi M11 Arthur ada pakai punya. Okey. Kalau M11 megapiksel dia banyak berapa megapiksel Arthur? Cerita. Dia biasa kalau megapiksel banyak, resolution dia banyak agak. So bila zoom, video dia tak ada pecah sangat. Dia still resolution akan jatuh sikit, tapi dia tak ada macam
yang macam phone biasa, bila kita zoom akan pecah tau. Tapi bila megapiksel banyak, dia kurang pecah dia. Betul tak Atta? Boleh try. Biasa macam tu. Bila megapiksel banyak, dia menyelamatkan kita untuk main zoom-zoom. Ni kalau siapa yang suka main zoom-zoom, okey lah nak gunakan megapiksel yang banyak sikit. Kalau contoh yang tak ada main zoom sangat kan, itu better ambil phone yang megapiksel sikit pun tak ada masalah. Belum explore lagi. Ya baru beli kan, baru kedai lagi. Okey Atta, tak apa. Nanti boleh explore. Lepas live yang boleh try explore. Okey. Alright. So tadi pasal zoom. Okey. So selepas tu, kesilapan yang selalu orang buat adalah audio. Yang ni ada banyak kali sebut juga pasal audio. Sebab semalam ada anak tim juga, ada tim crowd fighter juga tanya Adli. Dia ada hantar contoh video kan untuk rujukkan dia. Lepas tu kita tengoklah videonya. Dia nak tukar phone lagi sekejap lagi. Okey, tak apa, guna je apa yang ada. Asalkan boleh buat live okey lah tu. Kan? Alright. Nanti boleh pinjam Atta punya phone. Boleh main phone dia. Main kamera, zoom. Alright. Okay, so bila part audio ni, semalam dia ada tengok satu video. Video tu cantik sangat. Dia guna kereta sport untuk buat marketing. Lepas tu dia cakap pasal ni video Forex masa tu. Dia iklankan pasal Forex. Cantik sangat video dia. Ada Ferrari, gambar kereta Ferrari. Lepas tu dia naik kereta Ferrari. Lepas tu dia cakap tapi macam audio dia macam pecah-pecah. So benda ni macam satu benda yang kita macam turn off juga bila tengok video. Macam apa benda ni kan, tak dengar sangat pun. So bila video mantap tapi audio dia kurang kan, so benda ni jadi macam satu benda yang spoil lah. Sebab sebenarnya audio yang banyak bercerita juga. Pernah tak tengok, korang pernah tak tengok movie yang dia start dia akan gelap dulu, ada orang bercakap ataupun bunyi ambience, bunyi angin kan, lepas tu baru start movie. Pernah tak tengok? Banyak mata tengok kalau pakai phone baru. Ali pun nak tukar phone lah macam ni. Kan pernah tengok kan movie macam tu kan. Nak tahu sebab apa? Sebab selalunya kan, macam bila movie-movie macam tu, sebenarnya dia tangkap audience dia. Macam contoh audio yang mula dulu. Bila audio mula dulu, penonton akan mendalami dulu benda tu. Macam contoh, sebab pernah dengar tak, kita dapat feelings bila macam kita mendengar. Macam contoh gelap je, macam kita tutup mata pun, kita dengar, kita akan merasai benda tu tau. Macam kita rasa dengan hati kita bila kita dengar audio tu. Sebab macam contoh yang video semalam tadi tengok kan, memang boleh kata gempak juga, ada kereta sport lah. Tapi spoil dia sebab dia punya audio dia tak jelas. Betul. Kalau dengar ombak pun, contoh belum start lagi movie, belum start lagi visual, tak nampak video lagi, tak ada video pantai apa, tak ada. Tapi kita dengar ombak kan, lepas tu kita pun rasa macam, oh, kita kat tepi pantai ke ni. Kita ada feeling. Sebab kan audio ni yang stimulate kita punya pemikiran dan hati kita untuk dapatkan emosi tu. Sebab tu pentingnya audio. Adi macam banyak kali dah cakap pasal audio sebelum ni. Bila buat video, audio yang paling penting. Sebab kita nak sampaikan isi tau. Macam contoh kita yang buat video kan, kita nak sampaikan maklumat. So audio tu penting sebab orang nak dengar, orang nak tahu apa benda sebenarnya yang orang ni cakap. So sebab tu pentingnya audio bila kita buat video. Tak kisahlah dalam kereta Ferrari ke, Lamborghini ke kan. Tapi bila audio dia out, kita pun macam malas nak tengok. Sebab daripada audio yang kita boleh bercerita juga kadang-kadang kan.
So apa yang Adi suggest adalah jangan guna mic internal je, gunakan juga mic external yang kita boleh pasang kat phone, lepas tu kita boleh record. So dia macam jadi lebih clear lah. Kalau kita gunakan mic internal je, nanti akan macam contoh Adi jauh kan, kalau Adi tak pakai mic ni tak dengar kan. So benda tu spoil juga. Jadi bila kan terus tak ada mood nak tengok. Okay, so bila tak ada mood nak tengok, kita macam buang masa lah buat video tu, betul tak? Okay, macam contoh kalau kita ada mic external kan, mic external kalau kita ada, make sure kita punya mic tu jangan terlampau dekat sangat dengan mulut. Macam ada orang dia kata macam nak bagi jelas kan audio kan, dia boleh pula betul-betul dekat dengan mulut kan. Kadang-kadang yang tak bestnya adalah bila dekat sangat dengan mulut, kita punya mulut ni mengeluarkan angin tau bila kita bercakap. So bila kita bercakap keluar angin, nanti akan ada bunyi yang tak sepatutnya lah. Ada dengar bunyi angin-angin, tu yang tak best. So pastikan kita punya mic tu, syarat dia ni, syarat bila kita guna mic, kita kena gunakan jarak kita punya mic daripada mulut kita ni, jarak dia adalah 6 hingga 14 inci. Jangan terlampau dekat, jangan terlampau jauh. Macam orang buat filem sini pun dia akan pegang mic tu betul-betul 6 hingga 14 inci. Kan seram je. Macam nak dia pergi masuk mic dalam mulut kan, seram pula. So make sure betul-betul jarak dia, ulang balik 6 hingga 14 inci. So itu jarak yang ideal lah kalau kita nak buat nak record video punya audio. Kita nak record audio dengan video yang baik. Nak record video dengan audio yang baik, terbalik lah. Okay, so macam lampu tadi, kalau lampu jangan terlampau dekat juga. Sebab apa? Sebab nanti overexpose. So kena betul-betul jarak dia. Sama audio dengan lampu. So dua benda ni yang kena ambil tahu juga. Sebab kalau jauh sangat tak dengar, kalau dekat sangat bunyi angin. Betul tak? Macam lampu sama, kalau jauh sangat tak nampak sangat, kalau dekat sangat dia overexpose. Lepas tu contoh kalau korang edit audio, kan korang masuk dekat dalam software editing kan, editing software. Dekat situ kalau ada korang perasan, dekat situ dia ada tulis berapa decibel. Decibel ni decibel nama dia. Itu adalah level untuk audio yang kita nak tengok, berapa decibel. So yang audio yang paling ideal adalah negatif 18 hingga negatif 6. Ini kalau untuk teknikal lah. Kalau yang bagus adalah negatif 18 hingga 6. Kalau macam terlebih pula dia punya, contoh kalau siapa yang biasa editing, dia ada macam graph tau untuk audio sampai warna merah, kadang-kadang dia akan pecah-pecah. Tak pernah buat semua benda ni, mau kena belajar ni. Tak apa, benda ni boleh explore satu-satu, jangan risau. Sebab kalau kita tak tahu kan, kita try dulu, kita try buat, kita mulakan dulu. Kadang-kadang memang tak faham masa mula, tapi bila kita dah selalu exposekan diri kita dengan benda ni, lama-lama kita dah boleh buat dah. Kita dah faham dah konsep audio ni macam mana. Macam ada orang kadang dia takut nak tengok software ni, sebab macam bila tengok sekali macam susah. Tapi sebenarnya kita kena rajin exposekan diri kita dengan software tu. So nanti kita dah boleh dah buat. Tak apa, Arthur boleh. Jangan risau. Apa-apa boleh je tanya. Betul, dia kena konsisten. Kalau boleh macam, yelah, macam matematik kat benda ni, kena banyak buat latihan. Kalau kita tak buat latihan, dia tiba kita terlupa dah. Okay. Okay, so tadi dia dah cerita pasal audio. Kita dapat feel tu dari hati kan. Sebab tu audio tu penting. Kita dengar, kita rasa dengan hati. Kebaruan buat saya ni. Okay, tak apa. Adli pun kan kadang-kadang ada, bila tengah buat editing kan, kadang-kadang ada benda yang Adli baru tahu. So benda ni selalu memang kena explore.
So bila kita dah start explore, kita tahu lebih banyak. So yang penting kita cuba dulu. Tak apa, boleh punya. Okay. Alright. Okay semua, setakat ni okay Okay. So seterusnya, kita pergi kepada kesalahan yang ini pun common mistakes yang selalu orang buat bila buat video, di mana dia orang buat video tak ada tuju. Maknanya dia tak ada storytelling. Contoh dia buat video produk ke, kan. Contoh dia terus macam buat random video. Dia susun. Lepas tu bila orang tengok macam tak tersusun, ni video ni apa motif kan, nak sampai dengan apa. So kadang-kadang banyak video macam tu. So bila kita nak buat video, apa-apa video pun sekalipun, kena ada dia punya draft story lah, untuk kita lebih mudah nak create storytelling tu. Macam semalam dia ada buatkan satu draft ringkas untuk kita buat video. Sekejap ya, kita tunjukkan. Macam ringkas ni, yang paling ringkas. Ini kita sekejap. Draft yang paling ringkas dah ditunjukkan. 1, 2, 3. Okey, apa benda ni? Yang pertama intro, yang kedua content, yang ni pula dia punya ending. Okey, yang ni yang paling basic. Kalau macam nak lebih lagi, kan, boleh tambah ada 5 benda lagi, iaitu kita buat video tu ada tak apa, kita kena faham konsep dia, nanti kita boleh buat. Tak apa Arthur, kita belajar sama-sama. Alright. So ini ada sebut lah, sebab macam bila tulis sebenarnya tak nampak sebenarnya, sebab dia terbalik. So ini benda yang kena tahu. Okey, satu, kita mulakan introduction kita dengan background. Macam contoh semalam, kan, kita nak Adi ada cerita untuk kita nak buat video event. Apa yang kita kena buat adalah masa intro tu, kita buat apa? Kita bagi tahu dekat mana tempat ni. Contoh, kita ambil video shots yang menunjukkan apa yang menjadikan simbolik untuk tempat tu, identity. Contoh masa tu ada majlis buka puasa dekat Ar-Rasyah. Ini ada throwback yang semalam. Masa tu dekat Ar-Rasyah ni, apa benda yang menjadi significant ataupun identity untuk restoran tu. Contoh masa tu ada patung. Patung, ambil shot patung. Lepas tu ambil shot pintu dia. Lepas tu ambil shot tingkap langsir. So tu untuk intro, untuk kita beritahu dekat audience, kita tengah berada dekat restoran Ar-Rasyah. So untuk intro, ni boleh kita letakkan background. Okay, first kali. Lepas tu kita masuk pula, ni yang kedua, rising action nama dia. Rising action ni di mana kita tunjukkan apa yang sebenarnya ada dekat dalam ni. Kita tunjukkan rising action nama dia. Yang tadi background, lepas tu rising action. Rising action kita tunjukkan yang ada orang ramai yang dekat dalam restoran ni. So graf dia akan jadi macam ni. Kita pada ni tu. Dia akan jadi macam ni. Permulaan dia, lepas tu rising action. So rising action. Selepas rising action, kita pergi kepada climax. Ini boleh gunakan untuk semua jenis video. Kita pergi climax. Climax ni apa? Apa yang paling kemuncak dalam event tu. Contoh majlis buka puasa, kemuncaknya adalah tengah makan. So kita letakkan video tengah makan. Lepas tu nak settle down ke bawah pula. Bila ke bawah, yang ni orang panggil climax, yang paling atas, paling hujung sekali, yang menjadikan orang macam yang ni yang kita nanti-nantikan, tu climax. Lepas tu falling action. Ni falling action. Maknanya orang dah climax tadi, kita turunkan balik dia punya perasaan rasa tu. So kita buat falling action. Falling action mungkin orang tengah salam-salam, kan. Lepas tu barulah kita pergi kepada dia punya resolution. Resolution ni adalah macam kita nak settlekan the whole story, nak tutup story. So graf dia akan jadi macam ni. Dia
naik turun. 5 benda, 1 2 3 4 5. Kalau paling basic ni lah 1 2 3. Intro, content dengan ending. Tu je yang paling basic. Tapi untuk macam lebih cantikkan video, untuk lebih cantik storytelling kita, kita buat macam ni. 5 benda. Okey. Sebab tu macam ada orang dia ambil video, lepas tu dia macam tak tahu nak letak apa, tak tahu nak susun story, kan? Lepas tu dia main letak je semua video dekat timeline ni masa editing. So macam tak semestinya kita kena letak semua benda. Kita kena consider dulu, benda ni patut tak nak kena letak dalam video. Adakah benda ni akan melengkapkan story kita untuk video tu? Kalau tak perlu, tak payah letak. Kadang-kadang ada orang macam contoh shot bunga api, kan? Bunga api dia nak letak sebab cantik. Memang boleh letak, tapi jangan letak terlampau panjang. Contoh macam kita nak letak satu shot yang cantik, kan? Lepas tu kita sayang nak buang sebab bunga api tu cantik. Video tu sampai 12 saat contoh. So kalau letak 12 saat je, orang tengok benda yang sama akan bosan. So kita gunakan rules 3 saat je, lepas sudah buang yang lain. Yang belakang-belakang semua, contoh video bunga api 12 saat, kita ambil 3 saat je. So yang 9 saat tu kita buang. Sebab benda yang sama akan membuatkan orang bosan. Tapi kalau shot lain pula, tak apa, yang ni shot yang sama 12 saat, orang pun akan bosan untuk tengok. So kena ada storytelling dia. Jangan main letak je semua. Okay. So and then ini last one. Sebenarnya kita dah sampai ke point last dah. Okay. Sebab Ali pun dah hampir sejam kita live. Okay. So yang last sekali adalah composition. Macam ada orang dia ambil video, dia tak tengok composition. Macam contoh bila tengah ambil orang tengah buka puasa contohnya, kan, tapi dia record video tu tanpa dia tengok macam contoh ada ruang yang kosong pun dia masukkan juga. Macam contoh ada orang tengah makan, kita lukis lagi lah, susah nak bayangkan. Okay, ni tadi dah. Okay, contoh lah, ni frame, dekat sini je orang makan, tapi yang ni ada ruang kosong. Itu elakkan lah benda-benda yang tak ada, orang kata tak ada membawa apa-apa makna. So macam contoh frame ni betul-betul kena utilizekan lah. Jangan ada macam waste shot, orang panggil waste shot dalam 2 jam tak apa muah ni. Tapi nanti kena bagi ruang kat orang lain nak buat live juga. Tak apa, kalau tak sempat kita cuba sama esok. Tak apa. Ni kita dah compress lah ni. So tak apa, sempat, jangan risau. Okay. So make sure kita punya composition tu kena betul. Macam rule of third. Kejap, kita cerita pasal rule of third pula. Yang ni pun ada cerita pasal benda ni dekat fotografi itu. Basic fotografi. Sekejap. Tak apa, kita cuba habiskan pukul 4. Sikit lagi, dah nak habis dah. Okay, contoh ni frame kita. Nampak ke? Sekejap. Okay, ni frame kita. Okay, ni rule of third. Orang panggil benda ni grid atau rule of third. Benda yang kat dalam ni sebenarnya ini golden line orang panggil. Kita kena betul-betul subjek kita kena ada dekat composition yang betul. Contoh kenapa dia panggil benda ni rule of third, bila kadang-kadang perasan tak, sebenarnya kalau korang ambil video atau gambar, subjek yang kat tengah sebenarnya orang tak fokus pun. Orang lebih fokus dekat part ni dengan ni. 4 ni je sebenarnya. Sebab tu bila ada buat video ataupun gambar, diorang akan cuba letakkan subjek dekat sini. Kita letak benda ni, ni kat sini. Melainkan kalau korang baca berita, kalau korang macam buat live, boleh lah nak letakkan subjek kat tengah. Kalau contoh korang nak buat video produk ke apa, kan, pastikan penuhi rule of third ni, 1, 2, 3, 4. Sebab yang tengah-tengah orang tak fokus sangat pun sebenarnya.
kalau kedudukan dia kat tengah. Faham tak? Sekarang Ali cakap benda tak nikah, kadang tu orang terbalik. Alright. Betul. Melainkan kalau background dia ada macam-macam lain lah. Itu depends on situation. Contoh ada video yang ada orang buat video yang dia, di mana dia punya background semua ada macam-macam benda dia letak. Contoh orang baca berita pun kan, kalau perasan kan. Okey, terpadam sikit lah ni. Takut salah faham. Okey, so kita cuba explain sampai sebaik. Okey. Contoh orang baca berita. Kalau baca berita, dia takkan biarkan background kosong kan. Dia akan letakkan TV ataupun ada visual kat belakang. So kalau contoh dia letakkan satu benda je kat tengah sini, macam awkward lah, macam tak kena. So depend on situation dia. Kan, kalau korang buat live pun korang akan letakkan something kat belakang kan, supaya apa, lebih proper, lebih nampak macam tak kosong. Lebih ada live orang kata. Haus lah. Okay. Alright, setakat ni okey. Kalau ada apa-apa tak faham boleh tanya terus. Jangan risau. Kalau ada apa-apa macam nak suggest kita buat topik apa, boleh bagi tahu juga. Nanti Adli akan cuba bawakan topik ke live yang seterusnya pula. Tak ada profesional sangat. Saya pun sebenarnya banyak lagi sebenarnya benda yang tak tahu, yang tengah belajar, tapi kita cuba untuk share apa yang kita tahu. Okay kata. Alright. Mel pun jangan bagi nampak ruang kosong. Betul. Jangan bagi nampak ruang kosong sangat. Nanti orang bosan juga. And at least kena ada benda kat belakang. Macam contoh YouTuber kan, kalau tengok YouTuber profesional dia akan letak apa tau. Contoh ni di India, lepas tu belakang dia akan letak motivational quotes. Motivational quotes. Ataupun dia letak apa tau, dia letakkan PC, dia punya komputer kat sini. Komputer. Lepas tu dia letakkan keyboard. Kat sini dia letak keyboard. And then apa yang best ni, dia letak apa? RGB punya keyboard. Kenapa dia letak RGB punya keyboard? Sebab bila contoh penonton bosan tengok dia punya video, penonton akan tengok dekat dia punya background. Faham ke? Sebab kadang-kadang ya, kita kadang-kadang merapu kan, apa benda yang kita cakap, kadang-kadang point kita merapu. So bila orang dah bosan, dia kadang-kadang dia fokus kat background kita. So itu yang kadang kita gunakan RGB punya keyboard dekat kita punya komputer, supaya orang tengok kat belakang nampak ada something. Dia tersangkut dengan benda tu sebenarnya. Umairah Munirah faham, alhamdulillah. Okey. So background pun main peranan yang penting dalam membuat satu video. Okey. Okey. Alhamdulillah setakat ni semua faham Kalau contoh kan, yang paling jimat kan, dia orang letak apa tau, dia orang letak frame je. Frame untuk nampakkan ada something yang penonton boleh baca and dapat value. Macam motivational quotes, macam contoh ada yang ada bajet lebih, dia letakkan PC, lepas tu letakkan video-video yang boleh orang fokus dekat benda tu. Nanti kalau dia macam dah terlepas point, ataupun point dia macam dah bosan kan, nanti orang tengok dia punya background. So itu yang pentingnya. Macam contoh lighting kan, cakap kan kena separate kan kita punya dia nak nampakkan diri kita lagi dengan background kan, nak separate kan. Tapi yang ni penting juga untuk apa, untuk kita bagi audience kita tak bosan. Tapi dia berbeza macam tengah live sebab kita boleh communicate dengan audience. So dia beza sikit lah. Kalau YouTube, video YouTube pula, kita tak boleh nak communicate, dia one way communication je. Kalau macam live, two way communication. So kebosanan tu boleh insyaAllah boleh di-reduce kan. Tapi lain lah dia punya rasa bila buat video YouTube dengan buat
live, lain dia punya situasi dia. Okay. Alright, sejam jugalah di live ini. Alright, so ada apa-apa lagi ke yang mungkin nak tanya ke, atau ada suggestion untuk kita buat next live punya topik kan? Boleh je beritahu. Sebab kadang Adli pun macam terfikir nak buat topik apa ni pun sebenarnya kan. Topik-topik yang Adli dapat pun sekarang ni sebabkan ada tim My Fighter sendiri yang kadang-kadang WhatsApp Adli tanya macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. So Adli pun macam okey, tak apa, kita buat topik ni kat live nanti. So dia akan tengok dekat live lah. Macam kalau ada suggestion, apa-apa suggestion untuk topik yang korang rasa yang korang nak Adli kupaskan atau sharekan, boleh bagi tahu. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa dah. Okay, Mel, thank you. Alright, welcome Mel, dan thank you juga yang dah masuk and stay daripada awal tadi sampai habis. So Adli pun nak minta maaf kalau kadang-kadang kita tersasul kan. Adli minta maaf kalau Adli punya explanation kadang-kadang tak begitu baik untuk korang nak betul-betul faham kan, sebab technical punya stuff. Adli harap insyaAllah kita akan try improve and improve. Sebab orang tengok kita nervous kadang-kadang. So terus blank lepas tu. Okay, welcome Atta, thank you so much sebab stay. Yang dah masuk live Adli ucapkan terima kasih banyak. Okay, so semoga hari ni ilmu-ilmu yang kita dah kongsikan dapat beri manfaat kepada anda semua. Okay, insyaAllah. Okay, macam sebelum ni ada yang dah buat vlog, Ali sampai terharu juga bila ada orang yang dah share kan dia punya outcome bila tengok live Ali. Alhamdulillah. So insyaAllah korang pula yang the next untuk dapat something, buat produce video yang best. Tak apa, kalau ada apa-apa yang nak share atau nak tanya, boleh je tanya kat Adli, and Adli akan cuba untuk jawab sebaik mungkin. Alright. Okay, so Adli rasa buat masa ni tu je. Adli minta maaf kalau ada tersalah bahasa, tersilap kata. Okay, Adli minta maaf. And then yang nak masuk insyaAllah boleh masuk lagi untuk sesi lah seterusnya pula. Kita cuba untuk bagi lebih lagi ilmu insyaAllah. Okay, so Adli rasa buat masa ni itu saja yang Adli akan kongsikan. So kita jumpa dalam next live. Alright. Dan jangan lupa petang ni pukul 6 Encik Syuk pula yang akan live bersama kita. Alright. So okay, Pipa Ring, thank you juga. Alright. Maira Mira, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sebab dah join. Okay. So Adli ucapkan selamat maju jaya dan terima kasih. Okay, good luck dan jaga diri. Okay. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jumpa lagi esok. Thank you Atta. You too, stay safe. Alright. Okay, selamat sejahtera.